Jadi terdapat beberapa asas yang dikemukakan yang saya rasa wajar untuk dipertimbangkan oleh kerajaan untuk menyambung tempoh moratorium dengan persoalan-persoalan berikut. Ada 4. Yang pertama, apabila ataupun apakah yang dimaksudkan dengan kerugian oleh sektor perbankan sebanyak 1.06 bilion ringgit setiap bulan untuk tempoh 6 bulan. Sebab rata-rata pandangan rakyat di luar sana, pemahaman mereka moratorium ini adalah penangguhan bayaran ansyuran. Maksudnya bukannya pembatalan hutang. Mereka yang berhutang itu tetap berhutang, jumlah yang kena bayar itu masih sama. Jadi sebenarnya ramai yang mempertanyakan apakah yang dimaksudkan dengan kerugian tersebut. Jadi ada juga persoalan, adakah kerugian yang dimaksudkan itu hanyalah sekadar keuntungan yang ditangguhkan. Maksudnya faedah ataupun hutang yang dibuat itu masih tetap perlu dibayar selepas tempoh moratorium tamat. Maksudnya dari segi kerugian yang cuba digambarkan itu, adakah sebenarnya hanya sekadar keuntungan yang tertangguh berbanding dengan peniaga-peniaga kecil ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Mereka terpaksa pikul kos barang, mereka terpaksa pikul kos pembuatan ataupun perkhidmatan, manakala dari segi bank ini mereka memberi pinjaman dan pinjaman itu tidak lari ke mana. Maksudnya pinjaman itu masih kena dibayar dalam keadaan faedah itu pun masih ada. Malah terdapat juga jenis-jenis pinjaman kepada peniaga kecil yang terpaksa menanggung faedah terakhir. Faedah terakhir ni maksudnya compound interest ataupun faedah ke atas faedah sepanjang tempoh moratorium. Jadi dalam ucapan titah perbahasan titah yang di-Pertuan Agong, memang saya nyatakan bahawa bagaimana ada peminjam yang sebelum ini meminjam sebanyak 240,000 sebelum moratorium, tetapi sekarang telah menerima surat daripada bank menyatakan bahawa sepanjang moratorium beliau terpaksa menanggung faedah tambahan ataupun faedah terakhir ini sebanyak 20,000. Jadi bila selesai moratorium, ansyuran beliau terpaksa ataupun telah dinaikkan oleh pihak bank. Jadi kalau nak kata bank itu kerugian, yang saya rasa yang menanggung kerugian lebih banyak adalah peminjam-peminjam. Yang kedua pula, yang mungkin ramai terlepas pandang, iaitu bagaimana pula dengan pakej rangsangan ekonomi 3.0, iaitu berkait rapat dengan layanan cukai khas kepada institusi kewangan ke atas pemberian moratorium kepada pelanggan. Jadi apa maksudnya? Mungkin ramai terlepas dalam soal pakej rangsangan dan sebagainya. Jadi apa jenis layanan cukai khas yang diberikan oleh kerajaan kepada pihak bank? Maksudnya ada cukai khas yang memang diperuntukkan kepada bank-bank ini, sebab kalau kita rujuk kepada FAQ yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, menyatakan bahawa layanan cukai khas yang diberikan adalah berkaitan pendapatan faedah ataupun keuntungan terakru yang mana pembayarannya tertangguh di dalam program moratorium tidak dianggap sebagai pendapatan kasar institusi kewangan bagi tempoh asas untuk tahun taksiran tersebut. Disebut lagi, untuk lagi detail, disebut bahawa pendapatan faedah atau keuntungan yang layak mendapat layanan cukai khas ini adalah pendapatan faedah atau keuntungan terakru daripada pinjaman atau pembiayaan yang terlibat dalam program moratorium di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin bermula 1 April sehingga 30 September. Maksudnya, mana-mana bank yang masih mengenakan cukai terakru ketika tempoh moratorium tersebut akan diberikan pelepasan cukai. Yang ini kita nak rujuk kepada menteri ataupun kerajaan, seolah-olah yang menggambarkan bank ini tanggung kerugian dan sebagainya. Malah bank sekarang dah dapat cukai khas yang mana keuntungan yang tertangguh ketika moratorium ini apabila dapat dikutip balik dianggap ataupun tidak dikira sebagai pendapatan kasar untuk tempoh tersebut.
Dan yang ketiga juga, kita kena tahu dari segi selok belok perjalanan bank, dan juga bila disebut soal kerugian kepada bank ini, kita tahu bahawa terdapat Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia ataupun PIDM yang mana telah dikuatkuasakan sejak tahun 2011 yang bertindak untuk memastikan kestabilan keuangan dengan menginsurankan wang yang didepositkan kepada bank-bank yang dilindungi oleh PIDM. Ini bermaksud ke semua bank yang bank perdagangan yang berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan ke semua bank Islam yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, termasuk subsidiari bank-bank asing yang semua yang beroperasi di Malaysia ini dilindungi oleh PIDM. Maksudnya bila kita sebut dalam soal kerugian dan sebagainya, perkara yang paling teruk dalam perniagaan bila rugi itu maksudnya sampailah ke tahap mungkin muflis ataupun bankrupt ataupun tidak dapat meneruskan perniagaan. Dalam situasi di bank-bank Malaysia ini, kita dilindungi oleh PIDM. Maksudnya pendeposit yang terus menyimpan dengan bank akan dilindungi sehingga RM250,000. Malah perlindungan itu diberikan bukan berdasarkan individu. Dia kalau individu itu buka di akaun di bank A, bank B, bank C, D, E, F, G, semua itu akan dilindungi sehingga nilai RM250,000. Maksudnya dalam keadaan rakyat yang terpaksa berdepan dengan suasana ekonomi yang merudum, saya rasa inilah peluang terbaik untuk kita mengurangkan bebanan itu melalui kaedah moratorium ini, sebab di peringkat bank-bank sebenarnya mereka dilindungi, dan kalau berlaku rompakan ataupun bank kerugian dari segi perkara yang tidak elok, memang wang deposit itu dilindungi sekiranya musibah itu berlaku. Dan yang keempat, yang sebenarnya yang bila disebutkan kerugian tadi, pandangan yang saya kumpul dan juga yang bila disemak, bank dijangka akan menanggung kerugian hanya apabila pinjaman-pinjaman yang diberikan bertukar menjadi pinjaman tak berbayar atau non-performing loan. Ketika tempoh moratorium ini, loan-loan tersebut atau pinjaman-pinjaman tersebut masih aktif. Maksudnya bukannya kata tak akan dapat kutip balik, tetapi apa yang akan berlaku sekiranya hutang-hutang ini tidak dibayar, malah yang diguna pakai sebagai NPL itu, sekiranya ansuran itu tidak dibayar 3 bulan berturut-turut, maka pinjaman tersebut akan bertukar status kepada NPL. Jadi untuk pemahaman rakyat di luar sana, kadar NPL sebelum berlakunya moratorium ini adalah sekitar 1.57%. Ini yang dilaporkan secara meluas, yang mana kalau kita bandingkan dengan kadar-kadar yang sebelum ini, itu agak rendah. Tetapi apabila aktiviti ekonomi ini masih merudum, ditambah dengan nampak kemungkinan peningkatan semula jangkitan COVID-19, tekanan dalam Perikatan Nasional yang mendesak pilihan raya mengejut, akan menyebabkan suasana ekonomi itu kekal tidak menentu. Jadi kalau kita lihat, kalau ekonomi ataupun moratorium itu ditamatkan apabila peniaga-peniaga ini masih belum boleh memulihkan pendapatan mereka, mungkin mereka akan terpaksa give up ataupun terpaksa loan itu dianggap sebagai NPL. Itu yang akan menjadi kerugian kepada bank. Malah apa yang berlaku kalau diteliti, NPL, kadar NPL itu adalah berbeza untuk bank. Maksudnya ada bank yang memberi pinjaman kepada peminjam-peminjam yang risikonya lebih tinggi, yang mungkin tidak membayar balik hutang. Ada bank yang sebenarnya risikonya lebih rendah, sebab mungkin dari segi peminjam itu mungkin berlatar belakangkan yang lebih kekuatan ekonomi yang lebih kuat. Jadi kalau kita bersetuju untuk menyambung balik tempoh moratorium tersebut, ini akan membolehkan individu ataupun peniaga-peniaga ini memulihkan ekonomi mereka dahulu. Kalau kita lihat tekanan yang dibuat di luar sana, memang ramai menjangkakan walaupun masuk bulan 10, kegiatan ekonomi itu tidak akan pulih seperti sebelum ini, malah
masing-masing menjangkakan akan meleret sehingga awal tahun depan. Jadi kalau moratorium ini dihentikan hujung bulan 9 nanti, dalam keadaan ekonomi itu belum stabil, kadar NPL akan meningkat mungkin dengan mendadak yang menyebabkan kerugian sebenar kepada bank. Jadi memang kita tahu ternyata pandemik COVID-19 ini memberi impak negatif kepada ekonomi dan hampir keseluruhan sektor mengalami kesukaran. Kita tidak nafikan pihak bank pun menghadapi kesukarannya, namun saya menggesa supaya kerajaan menimbangkan semula penyambungan tempoh moratorium untuk tempoh 6 bulan lagi bagi mengurangkan bebanan kepada rakyat biasa serta mengelakkan berlakunya krisis keuangan sekiranya peningkatan NPL yang mendadak apabila moratorium ini ditamatkan sedangkan suasana ekonomi itu belum pulih sepenuhnya. Jadi itu kenyataan saya untuk hari ini. Secara dasarnya seperti yang diumumkan semalam seolah-olah menyatakan bahawa moratorium ini terpaksa dihentikan kerana bank terpaksa menanggung kerugian. Saya punya pandangan kalau dihentikan itu akan menyebabkan suasana yang lebih tidak terkawal dalam keadaan suasana ekonomi itu masih belum pulih. Selagi ancaman pandemik COVID-19 ini mungkin ada gelombang yang seterusnya dan sebagainya, mungkin kegiatan ekonomi ataupun aktiviti perniagaan itu akan terus perlahan. Jadi saya rasa memang ada kewajaran supaya tempoh moratorium itu dilanjutkan 6 bulan lagi. Ada soalan? Setuju kita sambung lagi moratorium because it's killing the economy. If we sambung balik pembayaran dalam keadaan pendapatan itu masih belum pulih sepenuhnya. So I think moratorium is not just about helping the depositors ataupun peminjam actually borrowers, tetapi juga sebenarnya memberi ruang untuk ekonomi pulih. Jika tidak, mungkin berlaku krisis yang melibatkan institusi perbankan apabila loan-loan ini mungkin tidak dibayar dan menjadi non-performing loan NPL. So saya rasa itu saja untuk PC hari ini. InsyaAllah ada ruang lagi saya akan buat PC yang untuk isu yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.